Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada adik Aina. Okay, hari ni kita nak tengok the effect of heat on salt. Okay, so let's we go to the learning standard. Okay, actually, for this KSSM, dia dah combinekan dengan SCMB. So, salt kita dah belajar for the preparation. We have learned about the soluble and insoluble. Okay, so today we will learn about the effect of the heat. Okay, for the first, you must be describe briefly chemical test to identify the gas and investigate the effect of heat on salt through the experiment. So, lagi seronok belajar bab ini, Aina, kalau kita belajar eksperimen. Okay, belajar sambil buat eksperimen. Okay, first, kita nak test gas. Okay, untuk kita test gas, okay, yang pertama. Okay, for the gas oxygen. Okay, for the gas oxygen, okay, kita kena uji yang pertama for the test for oxygen, you must kena ingat ke ini? Ya, kena ingat lah. Okay, how to produce the oxygen? So, put 2 spatula of solid potassium chromate into the test tube. So, kita letakkan sebab apa kita kena letakkan potassium chloride 5? Sebab potassium chloride 5, okay, bila kita heatkan dia ini, dia akan dapat gas oksigen. Nanti cikgu akan tunjuk one by one. Cikgu di sini cikgu nak tunjukkan dia punya apa kita panggil procedure of the experiment. So nanti observation, apa yang akan kamu dapat untuk glowing wooden splinter? It will be relight. The glowing wooden splinter will be relight. Akan menyala. So inference dia apa? Inference dia adalah oxygen gas was produced. Gas oksigen telah dihasilkan. Okay. Next, for this test for the hydrogen. Okay. So hydrogen, you know that when the metal react with the acid. Okay. Boleh tak Aina selesaikan chemical equation ni? Zinc plus H2SO4. What the product form? Zinc hydrogen gas here. When the metal react with the acid, it will get the salt and hydrogen gas. Okay, so it will be like the wooden splinter. Okay, kita letak test kan. Okay, put the light wooden splinter into the mouth of the test tube. Kita kena cakap mouth of test tube di mulut tabung uji. Kalau Aina tak sebut, Aina tak dapat markah. Kena cakap. Okay. Place a light wooden splinter near the mouth of the test tube. Okay. Kemudian apa yang Aina dapati? A pop sound will produce. So, a pop sound will produce. So, that's mean inference dia adalah hydrogen gas was produced. Gas hidrogen telah dibebaskan, telah terhasil. Okey. So, yang ini cikgu nak tunjukkan dia punya equation. Okey, yang ini kalau tengoklah dia punya ini. Tadi cikgu kata chloride kan. Okey, so ini chloride. Dia punya equation KClO3. Okay, will produce KCl and O2. Okay, so kalau awak nampak dekat sini, ini ada menghasilkan oxygen gas. Okay, so sebab itu glowing wooden splinter akan menyala. Okay, it will relight the glowing wooden splinter. Okay, next. Okay, you look here. Zinc carbonate kita heatkan dia. Okay, zinc carbonate kita heatkan dia. Agak-agak Aina. Apa dia punya equationnya? Zinc carbonate kita heatkan dia. Apa agak-agak dia punya equation? Okay, Aina cuba dulu. Betul ke Aina? Agak-agaknya. Betul ke? NO plus CO2. Yang ini? Betul dah tu.
Oh, kenalah yakin yang. Okay, when the metal carbonate, okay, maksudnya kita decompose. Ini nama maksudnya kita decompose lah. Okay, decomposekan dia akan menjadi metal oxide. Okay, metal oxide that is a zinc oxide and carbon dioxide. Okay, carbon dioxide here, okay, when we test with the lime water, the lime water will turn to the chalky. Okay, so this means gas carbon dioxide was produced. Okay, gas carbon dioxide was produced. Okay, Aina kena ingat tau macam mana setup of apparatus. Okay, kalau boleh Aina punya nota tu, okay, nota Aina tu biarlah lukisan sahaja. Belajar melukis. Okay, belajar melukis. Okay, bila belajar melukis insya-Allah Aina akan ingat. Okay, for the next question, next test of for ammonia gas. Okay, for the test of ammonia gas, we put a spatula of solid ammonium chloride into a test tube and then, okay, maksudnya tadi ammonium chloride NH4Cl. Okay, NH4Cl. Okay, NH4Cl will react with NaOH. Okay, kemudian kita heatkan dia dan kita akan uji dengan moist red litmus paper. Agak-agak Aina, what the product will form? Can you explain with the chemical equation? NaCN? Yakinlah pada diri Aina. Apa dia? Betul lah tu. NaCl sayang. Okey, lagi. Saja saya nak test. Okey, lagi. Jadi Aina tak pasti. NH4OH. NH4 tu dia akan hasilkan gas. Apa daripada NH4 tu akan dapat gas? Gas apa agak-agaknya dia? Kita boleh pecahkan dia. Buang satu H. So akan dapat gas apa? Hydrogen. No. NH4 kita buang satu H. Jadi ammonia sayang. Okey, tambah lagi satu. So H yang tadi daripada sini dia akan combine dengan OH kat sini. H dengan OH akan dapat OH2. H2O sayang. H2O. OH2O. Ya Allah, ya H2O. Asal boleh terbalik? Okay. So you look here for the production of the ammonia. Okay, so sekarang ni kita ada gas ammonia dah terhasil lah. So ammonia sini, ammonia ni bersifat asid. Okay, bersifat asid when we test with the moist red litmus paper. The moist red litmus paper will be changed. Okay, it will be turned to the blue. So the inference is the ammonia gas was produced. Okay, Aina. Okay, next ya. Cikgu nak uji lagi Aina. Okay, dah sedia ya. Okay, put a spatula of powder manganat 4 oxide into a test tube. Carefully, 2 cm cube of concentrated hydrochloric acid. Okay, heat the mixture slowly and then place a piece of moist blue litmus paper. Okay, cuba buatkan cikgu equation dia. MnO2 plus HCl produce MnCl2. Sampai situ je, lepas tu sangkut. Tambahkan. Okay, so MnCl2, so dia akan menghasilkan satu lagi adalah gas klorin. Okay, dia akan menghasilkan gas klorin. Sebabnya dia akan macam pelik kan? Tapi itulah hakikat sebenarnya ya. Okay, so tambah dengan 2H2O. Tak apa Aina, ini soalannya ni tak pernah pun keluar. Saja nak test Aina. Okay. Okay Aina, minta maaf ya Aina. Cikgu Ziana memang suka test-test orang. Okay, so how you can determine to test the production of the gas. So the moist blue litmus paper you bring on the mouth of the test tube. Okay, kita letak dekat sini. Okay, kemudian blue litmus paper will turn
bleach. Dia akan meluntur. Dia akan bleach lah dekat sini. So, that's macam Clorox. Clorox kan dia akan luntur kan. Lenturkan baju yang berwarna. So, the production of the chlorine will form. Okay, and then test of the hydrogen chloride gas. So, dekat sini NaCl plus H2SO4. Kemudian lagi dia deepkan lagi, kita nak uji dengan concentrated of ammonia. Nampak tak? Okey, nampaknya gasnya semakin mencabar, nampak gayanya. Okey, so kalau yang itu bagaimanakah dia punya equation? So yang ini Aina tak apa, cikgu yang ini cikgu buatkan. So yang ini NaH SO4 plus HCl. So, masukkan dua ini dulu. Concentrated of, yang ini concentrated tau. Dia kena pekat. Okay, concentrated of sulfuric acid dengan NaCl. Kemudian kita heatkan dia deep dengan ammonia, concentrated ammonia. Kemudian kamu hold ke atas. So, nanti apakah yang akan kamu dapat? Dekat sini kamu akan dapat dense of white fume. Dense of white fumes. Macam asap berwarna putih lah. Dia akan terhasil dekat sini. Okay, nanti kita tengok gambar. Okay. So, yang ini next adalah sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide. So, sulfur dioxide. So, for the here, Na2SO3. Okay, when we react with the HCl, so dia akan dapat NaCl plus satu lagi SO2, sulfur dioxide, and H2O. Okay, so dekat sini kita letakkan 2. So dekat sini pun kita letakkan 2. So macam mana? Macam mana kita nak test gas ni? So nanti kita akan test dengan acidified potassium manganat. Okay, acidified potassium manganat. So, acidified potassium manganat, dia daripada purple akan bertukar turn to the colourless. So, maksudnya sulfur dioxide telah terhasil. Tapi, boleh juga kamu ganti dengan acidified potassium dichromate, K3CR2O7. So, yang ini warna apa Aina? Agak-agak Aina. Green akan tukar menjadi green akan tukar. Tak silap saya orange. Orange tukar warna green. Okay, orange turn to green. Okay, boleh Aina? Boleh? Setakat Boleh. ini agak-agak boleh tak? So tapi nanti Aina kena tengok balik ya Aina ya. Kena tengok balik nanti. Okay, sebab banyak dalam bab garam memang bab yang terlalu tough. Sebab kenapa cikgu kata tough? Sebab dia kena hafal dia punya eksperimen banyak sikit lah. Okay. Tapi Aina jangan risau Aina. Kalau Aina dah selalu buat latihan. Saya satu je. Chem is try. So that's mean kimia itu mencuba. Selagi Aina tak mencuba jawab soalan, selagi tu Aina tak akan dapat. Okay. So kita tengok yang ini pula. Yang ini dia kata put a spatula. Yang ini test untuk nitrogen dioxide. So, put a spatula of solid lead to nitrate into a test tube. So, dekat sini dia pakai PbNO3 and then we heat. Dekat sini pun sama juga heating. So, decomposition. So, that's mean PbNO3 tu. So, dia akan dapat apa-apa garam Aina. Kalau kita bakar, kita heatkan dia, dia mesti akan dapat apa tu namanya? Metal oxide. So, kat sini dia akan dapat PbO. Okey, dengan dekat sini dia akan dapat NO2, nitrogen dioxide dengan oksigen. So, nanti kita seimbangkan dah. So, dekat sini N dia 2. So, dekat sini pun kita letakkan 2. Okey. Tapi dekat sini ada O2. So, dekat sini 2. So, dekat sini berapa ya? 2 kali 2, 4. So, 4 lah kat sini. Okey. So, kita akan menghasilkan nitrogen dioxide.
dioksida. Okey, nitrogen dioksida dekat sini. So, macam mana kita uji? Kita uji dengan moist litmus paper will turn to the red. Okey, so kena tahulah how the method, how the observation. Okey, observation ini semua kena ingat. Kena ingat. Macam mana cara nak ingat? Tak payah susah Aina. Aina buat saja satu nota yang mana apa namanya? The simple note. Yang mana Aina boleh buat ini method lukisan. Okay, lukisan. So daripada cerita lukisan Aina boleh cerita. Okay, kemudian observation. Okay, so sebenarnya Aina tak habis lagi tau. Tak habis lagi Aina. Ini baru test of gas. Okay, cikgu nak tunjukkan Aina dalam test of gas ni Aina tak kenal lagi sifat-sifat gas. The properties of the gas. Okay, saya tunjukkan Aina untuk satu. Okay, slide yang ini. Okay. Okay, mesti Aina dah belajar. Oh, Akbar. Terkuatlah pula Aina, weh. Sekejap ya, cikgu slowkan dia punya volume. Nanti ada juga yang tersakit jantung. Okay. So, yang pertama type of gas. So, ini kita ada oksigen, kita ada hidrogen, carbon dioxide and ammonia, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Semua benda ini Aina dah belajar tadi. Cuma Aina belajar the method of the how to test a gas and what the observation. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjukkan Aina setiap gas tersebut what the properties. What the physical properties of the gas. Kadang-kadang soalan garam ni macam ini. Okay, dia kata gas X is a pungent smell. Have a pungent smell. Udah. Dia bagi sifat lah pula. Aina kena teka. Teka. Gas apa tu? So, sebab itu, for the properties of the gas, you must be remember. Lagi satu, warna dia. Ammonia dia tak ada masalah. Ammonia dia warna colorless. So, senang nak ingat. Colorless ni banyak. Oksigen colorless, carbon dioxide colorless. Tapi ada certain gas yang berwarna. Nanti kita tengok. Okay, dia pungent smell, this is alkaline. Okay, yang ini pun kita dah belajar. Dia akan form white fumes. Okay, with the hydrogen chloride when we heating the mixture of the ammonium salt and the alkali. Okay, contohnya macam tadilah Aina dah buat tadi. So, macam ini. Potassium hydroxide kita uji dengan ammonium nitrate. So, nanti the white fume will produce. Okay, that is a ammonia. Okay, ammonia pun sekali daripada itu kita boleh uji sifat dia lah. The properties dia punya sifat tu sifat alkali. So, bila sifat alkali maksudnya the red litmus paper will turn to the blue. Okay. Kemudian oxygen gas. Oxygen gas ni salah satu gas yang colorless juga. Okay. So, colorless juga. Udah kenapa dia bentuk macam tu. Okay. Udah kenapa. Okay. Okay. Kemudian kita end je lah. Okay. Kemudian apa lagi yang cikgu nak tunjukkan dengan Aina? Cikgu tunjuk ini je lah. Cikgu tak nak slide show lah. Sebabnya saya tengok saya punya ni ada masalah sikit. So, ammonia kita dah belajar. Oksigen kita. Okay, oksigen tadi kita buat apa Aina? Kita uji dengan potassium chloride. Kita panaskan sahaja. Nanti kita akan menghasilkan gas oksigen. Dia sama juga. Gas dia colorless. Okay, no effect on litmus paper. And then, one more thing. Method kena ingat. Method observation kena ingat. Yang tadi kita belajar tadi, kena ingat lah. Okay, kemudian carbon dioxide. Carbon dioxide pun salah satu colorless gas. Tapi, bezanya apa? Tadi, ammonia bersifat alkali. Tetapi, carbon dioxide bersifat acid. Dia bersifat acid. So, bila dia bersifat acid, maksudnya blue litmus paper kita boleh tukar jadi red. Boleh tukar menjadi merah. Okey. Kemudian, tapi janganlah buat pula untuk uji gas nanti kamu buat moist blue litmus paper. Kena pakai lime water. Lime water. Yang lime water ini pun kena hati-hati. Bila kita cakap dengan water, kita kena cara dia nak tu mesti kamu flow the gas through the lime water. Okay, using the delivery tube.
Maksudnya alirkan gas tersebut menggunakan delivery tube ke lime water. Itu kena mention. Kalau Aina hanya sebut kata test with the lime water, salah. Method itu kena betul. Okay. Kaedah dia kena betul. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, Aina tanya ya. Okay. Hydrogen gas. Okay. Hydrogen gas is a one type of the gas yang akan burn dengan bunyinya pop sound. Okay. Sama juga macam tadi, dia colourless. Dia colourless. Tapi kalau apa-apa pun, sifat dia hydrogen gas ni, dia akan bertindak balas dengan will be react with the metal, with the acid. Okay. So, a pop sound will produce. Ayat kamu pun kena betul. Insert a glowing wooden splinter into the mouth of the test tube. Ayat tu kena penuh. Method, kaedah kamu tu. Okay. Kalau dia kata test, confirmatory test, perlu ke letak isi padu dia berapa apa? Tak perlu. Okay, ingat ya. Kalau dia kata andai kan, buatkan satu pengesahan ataupun confirmatory test for the gas produce. Kalau dia cakap macam itu, Aina tak perlu untuk letak, okay, add 5 cm cube of acid hydrochloric. Tak perlu. Tak perlu. Just kata add hydrochloric acid into the test tube. Macam itu sahaja. Okay. Sebab dia bukanlah eksperimen. Kita hanya confirmatory test sahaja. Okay. Kemudian gas klorin. Okay. Gas klorin ni tadi dah colourless. Karbon dioksida, amonia, hidrogen, oksigen, colourless. Tapi klorin ni satu je yang berwarna greenish yellow. Kalau soalan kata a greenish yellow gas was produced, determine the gas. So you know, kamu dah belajar. Oh, dah belajar. Greenish yellow gas ada satu je. Gas apa? Gas klorin. Okay, gas apa? Gas klorin. Okay, kemudian sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide pun sama, colourless gas. Dia tak ada berwarna ya. Pungent smell. Okay, kemudian kita uji dengan dua. Antara potasium dichromate ataupun potasium manganat. Okay. So, ini pun kita dah cakap tadi. Tak perlulah lama. Hydrogen chloride. Okay, hydrogen chloride tadi pun dah. Okay, colourless gas. Yang ini. Brown gas is nitrogen dioxide. So, that's mean kita ada dua sahaja gas yang berwarna. Yang lain semua colourless. Apa tadi? Klorin warna greenish yellow. Satu lagi nitrogen dioxide berwarna brown gas. Dia adalah gas yang berwarna perang. Okay. So, nanti yang itu pun kamu belajar. Okay. So, setakat ni Aina, boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh. Okay. Aina sekarang dah belajar yang sampai mana ya? Okay, next. Okay, we go to the next. This is the action of effect of heat. Okay, dekat sini kita kena tahu. Okay, bagaimana kita nak uji. Dia sikit je. Gas karbonat. Salt. Karbonat salt. Okay, karbonat salt. Kat sini kalau kamu nampak karbonat salt. Apa-apa karbonat salt. Kalau kamu heatkan dia, kamu decomposekan dia, dia akan dapat carbon dioxide. So, tapi dekat sini kena ingat warna pula. Warna bila panas. Warna bila sejuk. Yang ini kena ingat. Okay. Bila panas, bila sejuk kena ingat. Okay, garam yang kedua adalah garam nitrat. Okay, nitrat salt. Okay, nitrat salt dia akan menghasilkan nitrogen dioxide. Okay, nitrogen dioxide. So, macam mana kita nak uji nitrogen dioxide? Tadi kita dah belajar. So, kena ingatlah macam mana kita hanya decomposekan nitrat salt lah. So, moist blue litmus paper akan turn to the red because dia adalah acidic. Okay, so. Dah belajar dah semua tu tadi? Okay, dah belajar. Kena ingat. Ingat warna gas bila hot and cool. Okay, so apa-apa, okay, bila when heated the molten carbonate salt, dia akan produce metal oxide dengan carbon dioxide.
Okay, apa-apa pun lah. So, kena ingat metal oxide dengan carbon dioxide. So, tapi kalau untuk nitrat, apa-apa kalau dikompos, dia akan menghasilkan logam oxide, okay, metal oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. Okay, yang ini kena ingatlah. Tapi sesetengah several fodder macam contohnya ammonium chloride, zinc sulfate dengan iron 2 sulfate, dia tak cakap kat sini, dia tak fokuskan. Tapi kena tahulah. Contoh macam ammonium chloride, macam tadi kan, kita bakarkan, kita heatkan ammonium chloride, dia mesti akan mendapat gas ammonia. Zinc sulfate pula, bila kita heatkan dia, dia akan dapat zinc oxide dengan sulfur trioxide. Okay, iron 2 sulfate akan menghasilkan lead to iron oxide, sulfur dioxide dengan sulfur trioxide. Tapi yang ini jaranglah. Jaranglah ditanya. Okay, jarang ditanya. Okay, kemudian. Okay, kemudian. Okay, apa-apa pun gas. Okay, contohnya carbon dioxide. Tak apa, ibu ada kat sini. Masuk je. Okay, carbon dioxide dia mesti adalah from carbonate salt. Nitrogen dioxide mesti adalah daripada nitrate salt. Ammonia gas mesti adalah ammonium salt. Okey, kemudian yang ini cikgu kata warna-warna tu kena ingat. Okey, so kalau zinc oxide, okey, kalau dia punya production tu adalah zinc oxide, so warna dia mesti zinc oxide ni selalunya dia daripada contohnya daripada lead zinc karbonat. Zinc karbonat kita dikomposkan dia akan jadi zinc oxide dan carbon dioxide. So, warna zinc oxide ni when hot is yellow, when cool is white. Yang kena ingat. Yang lain tu semua warna putih. So, lead to oxide. Okay, lead to oxide pula when hot is brown, when cool is yellow. Okay. Copper to oxide. Okay, copper to oxide, hot and cool, dua-dua dia adalah berwarna black. Okay, copper oxide warna black. So, zinc oxide warna yellow, white. Yellow, hot, white, cool. Kena ingat. Cikgu tak ada pilihan lain lah. Untuk Aina, Aina kena ingat. Okay. So, kita nak, contohnya satu soalan ni dalam buku teks. Okay, so dia kata, salt act decompose when heated. A brown color gas. Oh, nampak tak? Aina dah belajar dah. Brown color gas ni ada satu je gas yang berwarna brown color. Apa namanya gas dia, Aina? Gasnya adalah warna brown. Gas apa tadi? Lead. Lead, gas. Gas apa yang berwarna? Kita ada dua je gas yang berwarna. Kalau ada brown, yang mana satu? Chlorine warna yellow, greenish yellow. Kalau apa satu lagi yang warna brown? Ingat tak? Atas tadi. Mana satu yang warna brown? Nitrogen. Nitrogen. Nitrogen dioxide. Aina dua ingat. Aina ingat sekarang? Gas chlorine, greenish yellow. Gas nitrogen dioxide, warna brown. Boleh? Okay, kemudian apa lagi yang kena ingat? Yang tadi yang atas ni je. Okay. Zinc oxide, yellow when hot, white when cool. Lead oxide, brown when hot, yellow when cool. Copper oxide, black, hot and cool. Okay, boleh? Tak apa, slow-slow Aina. Boleh. Tak apa, slow-slow. Sepatutnya Aina dah habis bab, patutnya Aina dah ingat benda ni semua. Okay. So, Aina, benda nak kena ingat kan?
Okay, so salt egg decompose. So a brown color. So a brown color gas, this is the nitrogen dioxide. Okay, salt egg contain nitrate ion. Okay, the residue of lead to iodide. Okay. Okay. So, dia kata, sorry, saya baca jawapan. Buat apa? A brown color gas is released and turn moist blue litmus paper to red. So, kita tahu this is a nitrogen dioxide. The color of the residue is brown when it's hot and yellow when it's cool. Brown, yellow when cool. So, kalau kamu nampak kat sini, PbO. Lead oxide. Maksudnya, garam dia yang satu lagi tu adalah PbO. Okay. Kemudian dia kata namakan garam tersebut. Aina agak-agak lah. Apa garam yang menghasilkan nitrogen dioksida dan lead oxide? Satu lagi mestilah air. Apa dia? Garam apa ni Aina? Boleh? PbNO3 2. Okey, yang ini adalah dia punya garam. Aina ingat satu. Apa-apa garam nitrat bila dipanaskan, bila dikompos, dia akan menghasilkan nitrogen dioxide. Semua garam karbonat, bila kita panaskan, kita dikomposkan dia, dia akan menghasilkan gas carbon dioxide. Okey, boleh? Okey, kemudian yang ini kena ingat. Brown when hot, yellow when cool, lead oxide. Yellow when hot, cool, white when cool, that is a zinc oxide. Black is a copper oxide. Okey. Boleh Aina? Sekarang ni kita ingat sama-sama sekarang. Okey. So, okey. Tak seronok kalau kita buat tapi tak buat latihan kan? Okey. Saya nak test Aina satu. Okay, test yourself 6.10. Okay, so Aina tulis dulu dalam buku tajuk dia. Okay, lepas tu sekejap lagi kita nak jawab soalan ni sama-sama. Okay, boleh Aina? Okay ya, boleh ya Aina? Boleh. Okay, jom kita buat sama-sama. The first question. Identify, okay, dia kata identify the colorless gas that turns color of acidified potassium dichromate solution from orange to green. Apa dia? Yang boleh tukarkan acidified potassium dichromate daripada orange to green. Sulfur dioxide. Okay, good Aina. Sulfur dioxide. Maksudnya Aina ingat apa yang cikgu ajar. Okay. So, kemudian number 2. Copper 2 nitrate is heated with high heat in boiling tube. State the observation on the color of the residue and the gas release. So, sebelum tu cuba Aina buatkan untuk cikgu equation dia. Boleh? Aina buatkan equation, kemudian Aina bagi tahu cikgu what the product form. Okey, cikgu bagi masa seminit. Okey? To produce CuO plus NO2 plus O2. So, dia akan dapat CuO plus NO2 plus, dah plus dah, NO2. Dah plus dah. Okay, betul ke Aina? Ada lagi ke? Betul ke? Copper oxide and nitrogen dioxide. Is it correct? So, what your observation of the color residue and the gas release? Black. Black. Okay. Black, pandai. Nitrogen dioxide warna apa? Brown. Brown color. So, brown. Jawapan, okay, kamu kalau nak tulis sini, brown gas was released and the residue is black color. Okay, boleh ya. Soalan nombor 2. Sebab dia kata dia nak color of the residue and gas release.
So the color of the residue is black and the gas release is brown color. Okay. So soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. The following results are obtained, okay, in a lab, okay, activity to investigate the effect of heat on a sample of salt Y. Colorless gas turn lime water cloudy. The color of the residue is yellow when it is hot and white when it is cool. Okay, boleh tak Aina identify what is a salt Y? What is a salt Y? Z and CO3. Apa dia? Z and CO3. Mana Aina tahu ZnCO3? Because Carbon dioxide akan turn slime water cloudy. yeah, and then Zinc oxide yellow when hot, white when cold. pandai. So ini adalah zinc oxide. Boleh Aina buatkan saya equation? So dia akan dapat zinc oxide dengan carbon CO2. CO2. Okay, thank you Aina. Baguslah Aina. Okay, so setakat ni Aina boleh faham tak sikit? Boleh? Boleh. Okay. So Aina nak latihan lagi? Ataupun kita nak continue dengan properties? Kita nak tengok Mana-mana pun boleh. mana-mana satu boleh. Okay, so inilah yang tadi kamu belajar. Action of heat. Okay. So Aina kena ingatlah. Okay, yang pertama, okay, untuk carbonate salt. Okay, untuk carbonate salt, potassium, sodium do not decompose. Kenapa? Sebab dia adalah salt yang paling reaktif. Okay. So untuk calcium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, lead and copper, it will decompose, okay, to produce the metal oxide and carbon dioxide. Macam tadilah. Okay, sama juga dengan, okay, tapi kalau untuk silver, okay, silver carbonate, dia akan menghasilkan silver, oxygen gas and carbon dioxide. Okay, so dia tetap akan menghasilkan carbon dioxide, tapi dia ada oksigen dengan silver. Okay, kalau untuk amonium, okay, ammonium ion ataupun ammonium carbonate, dia akan menghasilkan ammonia gas, water and carbon dioxide. Okay, kemudian untuk nitrat, potassium and sodium dia akan decompose, dia akan menghasilkan potassium nitrate salt. Okay, samalah juga kalau sodium nitrate, NO2. Okay. Tapi kalau kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum 2, ferrum 3, iron 2, iron 3, plumbum lead, okay, dengan copper dia akan menghasilkan macam biasa nitrogen dioxide. Okay. Tapi Aina jangan risau. Cikgu yang ini semua nak ingat, tak payah. Kamu hanya ingat yang asas je tadi yang cikgu ajar tadi. Cuma ini hanya untuk pengetahuan kamu sahaja. Apa-apa garam amonium mesti dia akan menghasilkan garam. Kalau macam ini kan, dia tak menghasilkan amonia, dia menghasilkan sama jadi juga. Sama juga nitrogen N2O, nitrous oxide. Dia bukan nitrogen dioxide, nitrous oxide. Tapi dia berbeza dari yang tadi lah. Okay, yang ini untuk sulfate. Okay, sulfate tak ada dalam KSSM. Tapi saya ajar je, saya tunjukkan je lah sekali imbas sahaja. Kumpulan 1, group 1, group 2 dia tidak akan decompose. Contoh, sodium sulfate, magnesium sulfate, dia tidak akan decompose when heat. Okay, heavy metal, okay, contohnya zinc sulfate, dia akan menjadi metal oxide dan sulfur trioxide. Okay, kemudian iron 2, dia akan menghasilkan iron, sulfur trioxide, ammonium akan menghasilkan ammonia. Okey. So itu sahaja yang ada untuk hari ini. Okey, so cikgu nak tunjuk dengan Aina. Soalan ini dia kata diagram 6. Okey, diagram 6 show the copper carbonate powder. Okey, the heating maksudnya dia decomposekan lah copper to carbonate. Okey, state the change of the lime water and name the gas release. Okey. Boleh tak Aina jawab untuk soalan ini?
Lime water turns chalky and carbon dioxide is released. Okay, good. 2 markah untuk Aina. Dia akan mengeruhkan air kapur. Okay, will betul chalk pandai. Okay, so kita lihat jawapan Aina tadi. Okay, yang ini yang pertama, state the change color. So, the color it will state the color. Kalau dia kata state the color change, maksudnya Aina kena cakap sebelum dan selepas. Okay, so Aina ada sebut tak sebelum? Colourless turn to the cloudy. Ada sebut tak tadi? Macam Cak tak dengar kan? Tak, tadi sebut lime water turns cloudy. Sebab dia kata change. Bila dia kata change, Aina kena sebut sebelum punya warna dan selepas. Sebelum tu, lime water dia warna colourless. So colourless will change to cloudy. Baru 1 markah. Kemudian Aina cakap carbon dioxide gas release. Okay, boleh Aina? Kalau Aina cakap lime water turn to the chalky, tak dapat markah. Sebab dia kata state the change. So kalau change, apa-apa change. Lagi-lagi kalau litmus paper ke apa ke, Aina kena sebut sebelum dan selepas. So Aina tadi, Aina hanya dapat 1 markah sahaja. Okay, so tadi yang ini jawapan Aina. Aina kata black. Okay, betul. Okay, write the balance equation. So CuCO3, dia akan dapat CuO plus CO2. Okay, so Aina salin dulu yang ini. Okay. We go to the next question. Okay, yang ini Aina kena calculate. Okay, Aina kena calculate kan. Okay, okay, berdasarkan soalan. Okay, calculate the volume of gas release. Okay, when 12.4 gram of copper to carbonate, okay, is heated during the experiment. So, maklumat yang dibagi apa? Dia dah bagi maklumat untuk mass sini. Mass ini adalah 12.4 gram. Okay. So, apa yang dia nak? Dia nak volume of gas. So, mana satu gas? Gas adalah CO2. So, dalam masa 1 minit, cikgu nak Aina selesaikan soalan ini. Okay, boleh ya? Aina dapat 2.4 mol dm cube. Dia nak apa sayang? Volume. Ya, volume. Okay, step 1. Aina dapat apa? Mula-mula step 1 Aina buat apa? Cari mol. Number of mol. Siapa? Copper to carbonate. Copper to carbonate. So, 12.4 divide with the 64 plus 12 plus 3 times with the 16. So, how many you got? 0.1. 1 mol. Okay, so step number 2. Okay, step number 2, ratio di antara siapa? CO3 and CO2. So, from the equation, 1 mole of CuCO3 will got 1 mole of CO2. So, if 0.1 mole here, so you will got also 0.1. 0.1 mole. And then, for the third step, volume. Volume siapa? Volume CO2. CO2. So, volume CO2, the number of mole times with the molar 24. volume. So, the answer is 2.4. 4 dm cube. Okay, kalau Aina buat 2.4 sahaja, salah lah ya. Kena ada unit. Kalau Aina tukar, cm cube, 2400 cm cube. Okay. Next question. Okay, next question. Okay, kita lihat. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, copper to carbonate can be prepared through the double decomposition reaction. So, you know that, okay, double decomposition reaction just only for the preparation of insoluble
salt. So that's mean copper to carbonate is insoluble salt. Okay. Suggest two chemical substance can be used to prepare the salt. Okay. Cuba Aina fikir-fikirkan. What? Okay. Can you suggest to me two chemical substance that can be used to form copper to carbonate? Agak-agaknya apa? Nak menghasilkan CuCO3. Apa ini? Apa ini? Boleh. Saya bagi masa 30 saat. Sulfate boleh ke? Apa dia dah? PbSO4. 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 SO4. Kenapa pula PbSO4? Kita kan nak hasilkan copper carbonate. Copper. Copper carbonate. Aina buat benda yang senang saja. Apa garam yang so Aina tahu, okay. So Aina tahu bahawa untuk ini, untuk prepare copper carbonate, this is the insoluble salt. Betul. So dia adalah di antara soluble plus soluble to form insoluble, and one other is a soluble. Betul. So yang ini Aina pecahkan dua. Pecahkan dua, jadikan dekat sini Cu, satu lagi dekat sini CO3. Kemudian Aina fikirkan, apakah garam copper yang soluble? Apa garam copper yang soluble? So kita dah belajar bahawa semua garam nitrat adalah soluble. Boleh? Tadi Aina kata copper sulfate, cikgu. Boleh juga, tak ada masalah. Copper chloride, cikgu. Boleh juga, asalkan dia adalah soluble. Okay. Aina tak payah fikir-fikir susah-susah. Aina tulis je copper nitrat contoh. Sebab cikgu suka ambil nitrat ni. Cikgu tak confuse sebabnya copper nitrat, semua garam nitrat adalah soluble. Gema sarap kalau kamu nak cari copper sulfate. Aina cakap tadi copper sulfate Betul. Copper sulfate. All the soluble salt is sulfate salt is a soluble. Kecuali pantai cahaya bulan. So copper soluble lah. Boleh lah juga. Tapi saya ni jenis suka tak nak fikir banyak-banyak. Saya suka fikir nitrat semua soluble lah. Letak je ke nitrat. Okay, satu lagi garam Aina. Karbonat. Apa Aina karbonat ni? Sodium carbonate. Pandai. Sodium carbonate. Satu lagi selain daripada sodium carbonate, apa yang sesuai lagi Aina? Potassium carbonate. Satu lagi? Ammonium carbonate. Pandai Aina. Okey, so dua-dua ni tak ada masalah. Satu lagi apa yang copper tadi? Copper chloride pun sesuai. So dua-dua ni sesuai. Okey. Satu lagi ni kalau contoh Aina tadi, Aina nak pakai copper sulfate and sodium carbonate. So what your product here? Copper carbonate and sodium nitrate. Kamu pakai copper sulfate tadi kan? So sodium sulfate. Kalau guna copper nitrate barulah Aina dapat sodium carbonate. Kalau Aina buat copper chloride barulah dapat sodium chloride. Okey. So cadangkan dua bahan yang digunakan. So Aina buatlah. So yang ini pertama Aina kata tadi copper sulfate. Tapi Aina kena hati-hati. Kena letakkan perkataan dua. Sebab copper to sulfate ini adalah sejenis charge 2. Okay. So, tapi dia tak kata nama kan. So, boleh tak kalau kita nak letakkan dia punya chemical formula? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Sebab dia kata cadangkan dua bahan kimia. Dia tak kata namakan dua bahan kimia. Okay. Kemudian yang ini kita letakkan sodium carbonate. So, Na2SO4. Okay. For the next question. Okay, copper to carbonate produced at 6E1 is added to sulfuric. State 2 observation for the reaction. Okay, yang ini Aina mungkin tak belajar lagi.
Okey, sebab yang ini adalah garam copper. Metal ion copper. So, kalau daripada sini, kalau buatkan equation dia, CuCO3 plus H2SO4. What the product form, Aina? CuSO4. CuO4 warna apa? Warna blue kan? Blue solution kan? Okey, satu lagi apakah kamu dapat nanti? Guess apa? Guess. Kalau apa-apa carbon dioxide dia akan menghasilkan gas CO2 dulu. Lagi H2O. Dia tak kisahlah kamu namakan H2O dulu ke CO2 ke dulu. Tapi tengoklah. Jangan tersilap pula. Dah namakan H2O nanti terlupa pula nak CO2. Okey. Nyatakan dia state 2 observation. So, first observation kamu dapat blue color solution. Sebab ini soluble kan? Bila dia soluble, maksudnya blue color solution lah. Okay, yang kedua, kamu akan dapat apa, Aina? Bubble gas are form. Okay. Gelembung-gelembung udara, gas akan terbentuk. Tapi kalau kamu nak kata, kamu nak uji dengan lime water, kamu kena cakap full sentence lah. Start daripada method sampai you punya observation. Okay. Boleh Aina setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Aina memang bijak. Okay. So Aina, untuk minggu depan, kita stop sampai ni. Sebab saya tak nak Aina banyak sangat benda kan. So minggu depan kita akan habiskan salt ni. Okay, start daripada kita akan uji untuk 2 lah ya. Test anion dengan test for cation. So 2 untuk minggu hadapan. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab nanti Aina banyak sangat stuck kepala nanti. Banyak banget ni belajar ni cikgu. So Aina, minggu depan kita bukan sekadar nak belajar cikgu, hanya buat revision sikit saja. Okay.